Kem renang sumbang emas pertama Sukan Para ASEAN. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita tengah hari kita mulakan dengan perkembangan Sukan Para ASEAN 2023 Kemboja. Kontingen Malaysia hari ini ceria apabila berjaya menuai emas pertama menerusi atlet renang para Friden Dawan. Friden 36 tahun dan berasal dari Bintulu, Sarawak itu mempamerkan aksi luar biasa untuk mengungguli acara 400 meter gaya bebas S10 ke catatan anggota kaki lelaki di Pusat Akuatik Stadium Morodok Teko. Pemenang pingat emas pada edisi lepas di Solo, Indonesia itu melakar catatan masa 4 minit 52.60 saat. Perenang Indonesia Takilisan Steven Swalang meraih pingat perak dan perenang Vietnam Van Vinh Quach pingat gangsa. Malaysia menyampaikan ucapan takziah kepada India susulan nahas kereta api penumpang Jumaat lalu. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir mengucapkan takziah dan mendoakan kesembuhan kepada mereka yang cedera dalam tragedi yang berlaku di Odisha. Menerusi ucapan di Twitter, Datuk Seri Dr. Zamri berkata rakyat Malaysia bersama-sama dengan rakyat India pada waktu yang sangat sukar ini. Suruhanjaya Tinggi Malaysia di New Delhi turut menyatakan simpati kepada India atas tragedi itu. Misi diplomatik Malaysia itu berkata pihaknya dan rakyat India mendoakan misi menyelamat berjaya selain turut bersimpati kepada waris mangsa. Dalam kejadian itu, kereta api Coromandel Express yang dalam perjalanan menuju ke Chennai bertembung dengan kereta api Yeshwanthpur Howrah Superfast sebelum satu daripada kereta api berkenaan melanggar kereta api barang. Operasi mencari dan menyelamat seorang kanak-kanak yang dipercayai lemas di sebuah resort di Lubuk Hantu Tanjung Malim petang semalam diteruskan pagi ini. Mangsa Edward Grang, anak janggut 8 tahun, dipercayai lemas ketika mandi di kawasan sungai tersebut. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarozin Nur Ahmad menerusi kenyataan berkata operasi pencarian diteruskan dengan menggunakan teknik pencarian di permukaan sejauh 2 km. Seramai 24 petugas digerakkan dalam operasi tersebut melibatkan anggota Balai Bomba dan Penyelamat Tanjung Malim, Unit Pasukan Penyelam di Air PPDA dan Unit Anjing Pengesan K9. Tambahnya keadaan di lokasi ketika ini tidak mengizinkan unit PPDA untuk membuat pencarian secara selaman. Operasi turut melibatkan beberapa agensi lain antaranya Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA. Sementara itu di Selangor, seorang wanita berusia 57 tahun terselamat selepas kenderaan yang dipandu terperangkap dalam banjir kilat berhampiran Klang Central, Jalan Meru, Klang pagi tadi. Kejadian berlaku kira-kira pukul 5.44 pagi ketika wanita berkenaan melalui kawasan berkenaan dan terperangkap akibat hujan lebat. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Bomba Selangor, Muhammadul Ehsan Muhammad Zain menerusi kenyataan memaklumkan wanita berkenaan diselamatkan dengan bantuan orang awam sebelum pihaknya tiba di lokasi. Tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Kawasan berkenaan sememangnya rendah telah berlaku limpahan air dari longkang berhampiran dengan kedalaman kira-kira 1.3 meter. Pembinaan takungan air pinggiran Sungai Taps Jernih di Masjid Tanah Melaka berjalan lancar dengan kini mencapai 28% siap. Esko Kejeraya Infrastruktur Kemudahan Awam dan Pengangkutan Melaka, Datuk Hamid Maitin Kunju Bashir optimis kolam tadahan air itu mampu disiapkan mengikut tempoh ditetapkan iaitu pada Disember 2024. Beliau mengakui terdapat kelewatan pada awal pembinaannya berikutan tiada laluan yang sesuai untuk pelaksanaan projek berkenaan. Bagaimanapun ia telah berjaya diselesaikan dan kini berjalan lancar dengan kontraktor berusaha mengikut jadual ditetapkan.
dia dah 28% saya. Dia terlewat sikit. Dia terlewat sikit tadi saya kata bukan kerana progres di dalam, kerana terlewat daripada mula kerja dulu. Mereka sedang achieve target tu juga, tengah sedang mengejar dan kerja-kerja lebih masa dijalankan setiap hari lah untuk nak mengejar balik sasaran tu. Tambah Datuk Hamid, sebaik pembinaan TAPS Jernih selesai, loji air jernih pula akan dibina di kawasan berdekatan yang dijangka siap sepenuhnya pada 2026. TAPS Jernih dengan kos kira-kira RM234.7 juta akan membantu menampung keperluan air pengguna di daerah Masjid Tanah dan sebahagian pengguna di daerah Melaka Tengah. Ia sekaligus mengurangkan kebergantungan Melaka terhadap bekalan air mentah dari negeri lain menjelang 2026. Melaka memohon peruntukan kira-kira RM20 juta daripada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTAK bagi penambahbaikan fasiliti pelancongan negeri itu. Esko Negeri Dato' Abdul Razak Abdul Rahman berkata ia bertujuan menyelesaikan baki 30% persiapan Tahun Melawat Melaka TMM 2024. Antara penambahbaikan yang akan dilakukan termasuklah memasang lampu di lorong-lorong sekitar Jonker Walk selain memasang papan tanda. Usaha ini adalah untuk menambah keceriaan dan memberi keselesaan kepada pelancong yang berkunjung ke negeri bersejarah berkenaan. Kita mencadangkan kawasan-kawasan belakang backland ni yang saya nampak sudah ada facilities. Mungkin kita penambahbaikan seperti apa yang saya sebut tadi. Mungkin kita akan contohnya hujung minggu seperti apa kita lihat di Jonker Walk ni. Mungkin di belakang-belakang tu pun kita boleh aktifkan sedemikianlah. Seperti apa yang kita tengok di hujung minggu ada di Jonker Walk. Dan belakang tu pun kita boleh buat aktiviti-aktiviti yang boleh menarik pelancong. Beliau ditemui selepas lawatan kerja produk pelancongan di Bandaraya Melaka. Mengulas lanjut, Dato' Abdul Razak yakin semua usaha penambahbaikan dapat dilaksana sebelum hujung tahun ini. Johor mengenal pasti 12 lokasi panas penyumbang pencemaran sisa domestik di Sungai Skudai, Johor Bahru. Justru bagi mengurangkan tahap pencemaran menjelang September ini, agensi terlibat akan memasang perangkap sampah di kesemua 12 lokasi berkenaan. Menteri Besar Datuk Un Hafiz Ghazi memaklumkan usaha pembersihan akan melibatkan 4 pihak berkuasa tempatan PBT di sepanjang sungai berkenaan. Usaha contohnya meletak log boom di ke-12 tempat ini, dan pada masa sama kita minta bahawa ada penyelenggaraan dibuat setiap hari. So semestinya ia adalah satu tugas yang besar, tetapi saya percaya kalau semua pihak bekerjasama, sungai-sungai kita di Johor ini dapat kita bersihkan, bermula dengan Sungai Skudai. Taman Impian Emas, JT Nelayan Tampoi Utama, Kampung Pasir, JT Nelayan Pengkalan Rinting, Pulau Dangabayu, Kampung Bakar Batu dan Pusat Informasi Sungai Skudai merupakan lokasi pencemaran yang dikesan. Selain Pangsapuri Melana Indah, Taman Damai Jaya, Kampung Laut, Kampung Pertanian dan Kampung Melayu Sengkang. Kerja pembersihan akan tertumpu di sungai itu pada tahun ini sebelum diteruskan ke Sungai Kim Kim dan Sungai Tebrau pada tahun seterusnya. Sungai Skudai, Sungai Kim Kim dan Sungai Tebrau tergolong dalam 10 sungai paling tercemar di Malaysia. Beliau berkata demikian ketika menyertai program Johor Bersih at Sungai Skudai, Kampung Bakar Batu yang disertai kaki tangan Majlis Bandaraya Johor Bahru bersama ratusan peserta pelbagai agensi. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM akan memperluaskan program jualan ikan murah jimat Aid Madani di seluruh negara bagi memenuhi permintaan rakyat. Program yang menyasarkan golongan B40 itu menyediakan ikan segar daripada nelayan tempatan dengan potongan harga sehingga 25%. Menurut pengerusinya Muhammad Faiz Fazil, pihaknya kini sudah mengenal pasti lokasi-lokasi sesuai yang akan menjadi tapak untuk program berkenaan. Jimat Madani ini kita akan buat di seluruh negara dan lokasi akan dikenal pasti, dan kita akan buat dari masa ke semasa kerana harapan rakyat begitu tinggi untuk dapatkan harga ikan yang berpatutan.
dan kita tidak tetapkan beberapa lokasi dan kita akan buat masa ke semasa. Terdahulu, beliau yang juga Adun Permatang Pasir melancarkan program berkenaan di Dewan Orang Ramai Permatang Pasir yang menjadi lokasi rintis. Rata-rata pengguna amat berpuas hati dengan harga yang ditawarkan. LKIM Depa Meniaga sini alhamdulillah barang bawa banyaklah kan. Jadinya kami orang tempatan bolehlah mai beli sini barang harga bolehlah tahan kan. Barang pun murahlah, tak dikatakan tinggi sangatlah. Boleh dikatakan murahlah. Jualan melibatkan kira-kira 500 kg ikan segar. Berpencen atau tidak, kebajikan veteran tentera adalah sama rata dan terus menjadi keutamaan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Menurut Panglima Brigade Pertama Infanteri Malaysia, Brigadier Jeneral Muhammad Nurlizam Samsudin, bagi memudahkan urusan itu, veteran disaran agar mendaftar keahlian di bawah Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV. Mereka berpendapat mereka tidak layak untuk mendapat bantuan sepenuhnya daripada persatuan. Sebenarnya tidak. Kami daripada pihak Angkatan Tentera, khasnya daripada Jabatan Hal Ehwal Veteran, memberi bantuan kepada semuanya. As long as you are ex-service, dan kita akan bantu. Itulah yang saya panggil di sini satu-satu perkhidmatan yang amat baik dalam Malaysia lah, saya kata. Beliau ditemui media ketika lawatan kebajikan di Port Dickson. Dalam pada itu, beliau turut berkesempatan menyantuni veteran dan anggota tentera yang mengalami masalah kesihatan. Alhamdulillah lah, kita tengok keprihatinan pihak atasan kan kepada anggota-anggota utama veteran. Sebab kalau kita ni tengok banyak juga veteran-veteran yang sakit, yang perlukan orang kata bantuan dan keprihatinan itu lah. Tapi alhamdulillah okeylah. Panglima dan saya juga pegawai pemerintah datang melawat kan, dan mengucapkan ribuan terima kasih. Hari terakhir Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2023 di WTCKL meraih sambutan cukup meriah. Ibu bapa tidak melepaskan peluang membawa anak-anak membeli pelbagai jenis buku sempena musim cuti sekolah. Jadi kita ikuti tinjauan oleh wartawan Fahmi Zaidi. Pada cuti sekolah ni, bila ada peluang ni, so bawa anak lah. Rasanya tempat ni lagi baik lah untuk anak-anak. So dia orang boleh kenal-kenal mana penulis yang bagus-bagus. So boleh cari buku-buku mana yang okey lah untuk dia orang. Saya dari Johor Bahru. Memang semata-mata datang bawa sini nampak budak-budak kan, cuti sekolah semua. So kita bawa ke sini sebab bukan senang nak adakan, kat JB pun tak ada pesta buku antarabangsa kat sini. So that's why kami bawa buku anak-anak kat sini lah. Bagus. Patutnya kena, kalau setiap bulan ada tu lagi bagus untuk bawa keluarga dan bagi tempat-tempat lain, baik bawa pergi beli-beli yang benda-benda faedah. Saya datang sini sebab satu, kita nak cari buku lah. Nak cari buku, saya cari buku, saya dah jumpa buku. Lepas tu saya ikut mak saya dengan anak murid dia sekali untuk cari buku lah. Banyak buku yang menarik lah. Kita boleh dapat banyak buku, lepas tu kita boleh jumpa idola kita di pesta buku ni. So best lah. Bagi saya dia membantulah banyak dengan buku-buku pun banyak yang murah kan, boleh beli apa yang perlulah untuk, sebab dia nak ambil SPM tahun ni, kita carilah apa buku-buku yang patut untuk dia. Pada pandangan saya memang eloklah kalau diadakan setiap tahun. Kalau boleh jangan kat KL je lah. Setiap negeri ke join sekali kan. So tak adalah macam kita orang jauh kena datang sini semata-mata nak dapatkan harga yang murah dengan diskaun-diskaun yang menarik.
Selain melancong dan beriadah di kawasan-kawasan rekreasi, usaha ibu bapa membawa anak-anak ke pameran buku juga merupakan satu langkah efektif untuk melahirkan minat membaca dan menjadikan mereka sebagai seorang ulat buku. Contohnya, melalui Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang diadakan pada setiap tahun ini telah mendapat sambutan oleh ramai ibu bapa. Fahmi Zaidi, RTM. Kontrak niaga hadapan emas di Bursa Malaysia Derivatif dijangka menyaksikan dagangan lebih tinggi minggu depan. Ia seiring prestasi positif niaga hadapan emas Komit Amerika Syarikat dan jangkaan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat Fed tidak menaikkan kadar faedah pada mesyuarat bulan ini. Pengarah urusan SPI Asset Management Stephen Innis berkata peningkatan data penggajian bukan peladangan Amerika Syarikat yang lebih tinggi daripada jangkaan awal juga tidak akan membawa sebarang perubahan bagi kadar Jun. Ia susulan petunjuk kukuh daripada pihak Rizab Persekutuan Amerika Syarikat. Harga emas berkemungkinan besar bergerak dengan mencatat peningkatan kecil. Ini ketika pihak Rizab Persekutuan dijangka menangguhkan dasar kenaikan kadar faedah pada Jun. Laporan Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Syarikat BLS pada Jumaat menunjukkan penggajian bukan peladangan melonjak sebanyak 339,000 bagi Mei lepas yang melepasi jangkaan pasaran sebanyak 195,000. Tourism Malaysia Vientiane telah mengajurkan jerayawara selama seminggu di 3 bandar di Laos melibatkan Champasak, Vientiane dan juga Savanet. Kenyataan Tourism Malaysia memberitahu jerayawara yang berlangsung dari 20 hingga 27 Mei lepas padat dengan sesi perniagaan ke perniagaan B2B dan penghimpunan lembaga pelancongan negeri, ejen pelancongan dan juga pemilik produk dari kedua-dua negara. 10 pemain industri pelancongan dari Malaysia pula menyertai jerayawara secara hybrid termasuk Lembaga Pelancongan Sabah AirAsia, Menara KL, Angkasa Hotels and Resort. Sementara itu, jerayawara turut mengalu-alukan 26 ejen pelancongan Laos di Champasak, 49 ejen pelancongan Laos di Vientiane dan 35 ejen pelancongan Laos serta media tempatan di Savannakhet. Duta Besar Malaysia ke Laos yang turut menjadi tetamu kehormat berkata, untuk tahun ini Malaysia telah menetapkan sasaran 16.1 juta ketibaan pelancong antarabangsa dengan jumlah 49.2 bilion pendapatan pelancongan. Pihaknya turut berharap untuk bekerjasama rapat dengan agensi pelancongan tempatan di Laos. Pada April 2022, 7,010 ketibaan pelancong Laos dicatatkan ke Malaysia. Industri pelancongan domestik perlu terus diperkasa bagi memperkukuh kemampanan ekonomi sekaligus meningkatkan aliran ringgit. Presiden Persatuan Pelancongan Domestik Malaysia Mita Uzaidi Udanis berpandangan usaha itu mampu direalisasi menerusi kerjasama berpadu antara kerajaan dan juga swasta. Ini termasuk mempromosi pakej pelancongan domestik yang lebih inklusif bagi mendorong pelancong tempatan dan asing berbelanja dalam negara. Harusnya kita fikir bagaimana kita nak mempromosikan negara kita. Kita mensasarkan negara-negara yang pasaran tertentu dan kita galakkan lebih kepada produk-produk baru dan juga kita haraplah pihak kerajaan kementerian memberi satu dana promosi. Dana promosi ini amat penting dan harus diberi terus kepada pemain-pemain industri dan kita galakkan insentif yang siapa yang menggalakkan pelancong datang sini, kita beri insentif pencukaian ke insentif berbagai-bagai insentif dan juga kita harus cuba galakkan penerbangan ataupun penerbangan direct terus daripada negara-negara mereka itu datang ke Malaysia. Tambahnya, kemudahan visa kepada pelancong juga amat penting untuk memastikan sektor pelancongan Malaysia kekal kompetitif. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Lebih banyak acara yang Hai, saksikan saya Afiq Rahim dalam #Click. 3 dan 4 Jun ini, RTM teman setia anda.
Penganjuran tamasya sukan di sesuatu kawasan akan menjadi sandaran peniaga tempatan untuk meningkatkan ekonomi. Pandangan itu disuarakan oleh Menteri Belia dan Sukan Hanayo selepas merasmikan larian half marathon di Balik Pulau awal pagi tadi. Hana menjelaskan penganjuran tamasya sedemikian akan memberi nafas baharu kepada ekonomi tempatan. Event seperti ini, majlis seperti ini sangat penting untuk kita bangunkan sukan dan juga mampu untuk membantu ekonomi tempatan di sinilah. Tamasya Half Marathon anjuran Ahli Parlimen Balik Pulau Datuk Muhammad Bakhtiar Wan Cik itu menyaksikan hampir 4,000 pelari mengambil bahagian selain turut disertai pelari dari luar negara. Ini adalah kali pertama penganjuran Half Marathon membabitkan penyertaan yang besar. Baiklah, beralih ke saingan Liga Super. Juara bertahan Johor Darul Takzim JDT mengekalkan rekod bersih untuk menamatkan pusingan pertama dengan melakarkan kemenangan 2-0 ke atas Penang FC. Biarpun bermain di tempat lawan, skuad Harimau Selatan nyata selesa mendominasi perlawanan untuk merekodkan kemenangan ke-13. I think the first minute took us maybe 15-20 minutes to come in the game, but I think we deserve to score like we did because we look for the goal always, and then the second half we control and we could score even more goals. Tonggak pertahanan JDT Lave Corwin Ong membuka tirai jaringan menerusi sepakan voli rendah menarik dari luar kotak penalti pada minit ke-18. Bersambung babak kedua, pelawat menontahkan kemenangan menerusi jaringan penyerang dari Argentina Fernando Forestieri 5 minit sebelum masa sebenar tamat. Kita hilang poin dekat tempat sendiri. Itu satu perkara yang faktor kat situ. Cuma dari segi positif dia, kesungguhan dan sikap tak mengalah pemain untuk cuba bersaing dengan tim yang berkualiti dalam Liga Malaysia kita. JDT mencipta rekod tersendiri dengan mengumpul 39 mata maksimum dan hanya dibolosi 1 gol. Penang FC pula turun 1 anak tangga ke tempat ke-10 dengan 14 mata. Sementara itu, di Ipoh, pengendali baru Perak FC Yusri Ceklah gagal melepasi ujian pertama apabila pasukan bimbingannya tewas 0-3 kepada Terengganu FC. Penyerang Thailand Adisak Krason meletakkan skuad penyu di depan dengan gol pertama 6 minit selepas perlawanan bermula. Sony Nordi pula menggandakan jaringan pasukannya hasil daripada serangan bala 10 minit kemudian. Pemain gantian Jordan Mintah terus menambah luka tuan rumah apabila berjaya menanduk masuk gol ketiga pelawat hasil sepakan sudut pada minit ke-74 untuk memastikan mereka membawa pulang 3 mata. Terengganu kini di tangga ke-6 dengan 20 mata, manakala Perak kekal di tangga ke-11 dengan 9 mata. Pemain saya sebenarnya telah memberikan yang semampu mereka dan saya faham masih lagi keyakinan menghantui mereka apabila berada bersama bola bersama di kaki mereka, dan sudah pasti benda ini satu homework yang cukup besar untuk saya lalui dalam masa tempoh 3 hari sebelum bertemu dengan Kedah. We also play good. We created many chances, and some of that matches we didn't deserve to lose. But this is football, and now I can be happy because of after the home 3 points against Penang. Before that 1 point against Sabah. Now 3 points here in Perak. Bukan setakat berlumba sahaja, baca berita pun boleh. Saksikan saya, Adam Khalid, dalam Stadium RTM 3 dan 4 Jun ini. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Terus setia dengan berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.